Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Alladzi نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي ذو الفضل والهداية وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucap syukur dan puji Allah Subhanahu wa ta'ala atas beberapa nikmat kurniaan yang telah Ia kurniakan. Terutama sekali Ia mengkurniakan nikmat yang terbesar, ialah nikmat iman dan Islam. Kita sedia maklum bahawa kedua-duanya itu ialah nikmat yang paling besar, tidak ada nilaiannya. Sekalipun nikmat-nikmat yang lain banyak, tak kuasa kita nak membilangkan satu persatu. Namun begitu, tak lebih daripada iman dan Islam lah. Kerana dengan kedua-duanya itu menyebabkan bagi kita aman, selamat dunia dan akhirat, sesuai dengan yang diistiqaqkan perkataan iman daripada aman. Tengok, kita selalu dinamakan gelar Darul Aman. Kedah ini Darul Aman. Maka perkataan aman tu, kalimah Arab kalau dimelayukan di sini, apa arti aman? Cuba melayukan. Aman itu apa? Hak Arab, tapi kita nak memelayukan tak apa aman-aman itu? Jadi faham faham aman tapi tak mengerti kepada bahasa Melayu kita apa aman tu.
Pernah ada pernah ada orang di sini bercakap aman sentosa? Pernah cakap? Itulah dia. Aman sentosa. Aman sentosa. Sekaligus kita bercakap himpun dua kalimah Melayu dan Arab. Hidupnya aman damai, ada juga kata aman sentosa, ada juga kata. Itu dia aman. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamu. Adakah kamu rasa aman? Boleh diarti lagi kalau petani boleh panggil lagi aman ialah senang linang. Sini cakap dah. Senang linang. Jadi Allah tanya kepada kita orang mukmin, amintum, adakah kamu rasa aman dalam hidupmu ini, merasa senang linang dah, cukup dah dengan kemewahan yang aku bagi kepada kamu. Aku bagi kepada kamu kesihatan, kemewahan dan lain-lain kedudukan. Adakah kamu rasa aman dah? Rasa senang linang ya cukup dah, tak perlu fikir lagi masa depan, tak perlu ingat lagi akhirat kau macam mana? Ini yang panggil istifham litaubih. Tentu kita orang sedang menjawab, tidak ya Allah, ini hanya kalau kata aman dunia. Hakiki aman ialah akhirat. Sebenar sentosa ialah akhirat. Kerana orang yang kufur dengan Allah walaupun hidup dalam aman, damai, senang, linang dunia, tapi di akhirat kelak na'udzubillahi min zalik, akan menemui kesusahan yang berat. Sebab itu Allah Ta'ala tanya, adakah kamu rasa cukup, rasa aman, senang linang? Tentu kita jawab, belum ya Allah, kerana aman yang hakiki ialah di akhirat. Sesuai dengan itu diistiqaq daripada perkataan aman itu dijadikan iman. Kalau orang mengaji kalimah iman berasal dengan kaedah iman. Kerana mari daripada amana, tengok Al-Quran, innal ladzina amanu, man amana kalau klik pada kaedah asal lugah amana. Kalau orang mengaji sarah panggil af'ala, fa fi'il hamzah, ain fi'il mim, la fi'il nun. Amina ya'manu, amnan wa amanan. Manakala pergi kepada ba if'al, asalnya amana yu'minu i'manan. Lalu kaedah pula, dari segi kaedah kita mengaji kaedah di sana, lughah dan saraf sana, apabila berhimpun dua hamzah, yang kedua itu apa dia? Mati, sukun. Kemudian berhimpun dua hamzah, maka diberbariskan ditukarkan hamzah yang kedua itu dengan huruf yang sejenis dengan harakat hamzah pertama. Iman, lalu ditukarkan hamzah dengan ya, iman. Amana, ditukarkan hamzah yang kedua dengan alif kerana sesuai dengan harakat hamzah pertama. Amana. Begitulah. U'minu, ditukarkan hamzah yang kedua dengan waw sesuai dengan dhammah bagi depan hamzah pertama. Uminu. Daripada situlah pergi kepada qiraat allazina yu'minu kana tardan lil bab. Tu bila qiraat berapa. Jadi tempat kita nak bicarakan, nak ambil pengertian kalimah iman ditukar iman, jadi mana? Sesuai dengan itu dimustaq daripada asal kalimah aman. Jadi kita alhamdulillah adanya iman daripada aman dunianya hingga ke akhirat kelak. Sebab itu menjadi kewajipan atas kita syukur nikmat yang terbesar Allah Ta'ala bagi kepada kita. Bukannya mudah dapat, bukan semua mudah dapat dengan kurniaan dari Allah. Iman. Kemudian pula Islam. Juga bab yang sama. Kalau mengaji seorang sama-sama bab if'an, Islam. Kalau kita kembali kepada asal kalimah silm, salamah. Sebab tu dikatakan
dinul Islam huwa dinus salamah. Ambil daripada Islam, ambil daripada salamah. Kita pun selalu guna kalimah Arab jadikan Melayu. Ada setengah Darussalam. Salam. Salamah. Kita jadi Melayu dengan kalimah Arab. Selamat, selamat. Tapi kalau Melayu betul apa? Selamat ni Melayu kita apa? Sejahtera ada panggil sini. Selamat sejahtera. Sejahtera. Itu dia selamat sejahtera. Jadi bermakna kita agama namanya Islam dimustaq daripada salamah sejahtera. Jadi kedua-dua nikmat Allah bagi kepada kita. Tidak ada nilaian begitu besar. Oleh yang demikian wajib atas kita syukur. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, dia bagi nikmat pula kita ni dibangkit. Dia bangkit pula Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk ajar, membaiki, membersihkan hati. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Oleh itu fazkuruni wala takfurun. Maka Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya kita ingatkan dia, dan Allah perintah kepada kita supaya kita syukur. Syukur ni juga banyak kita gunakan kalimah Arab, tapi kalau Melayu apa dia syukur? Terima kasih. Tengok kita diajar kalau sesama kita buat baik kepada kita, memberi hadiah dan sebagainya, menghormat, maka mesti di atas kita terima kasih. Ucapannya terima kasih. Dengan ucapan di samping kita berdoa jazakallah khairan, semoga Allah membalas akan kau kebaikan yang banyak. Khairan ay khairan jazil, khairan katsiran. Itulah sebagai mukaddimah pokok laluan kita untuk pergi kepada soal-soalan yang dibentangkan tadi. Supaya kita tidak lupa, supaya kita selalu ingat. Tengok kita dalam solat, selepas solat kita ada zikir, kita ada wirid, ada sebut menyebut, ada puji memuji, ada menyuci Allah Subhanahu wa taala dalam tasbih subhanallah subhanallah. Dan sebelum itu kita baru sahaja keluar daripada solat, sepatut kita puji, tapi keluar daripada solat kita beristighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ada tak? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi kita buat satu kemuskilan. Bagaimana kita baru keluar daripada ibadat sujud sembah hanya kepada Allah? Data-data apabila kita beri salam selamat, kita nak keluar daripada tempat, daripada munajatkan Allah, seolah kata nak bertemu sesama kita. Tadi kita munajat, setelah kita takbir Allahu Akbar, takbir munasabah juga dengan orang Melayu petani panggil tabik. Sini panggil tak tabik? Panggil tabik. Tapi tabik maksudkan kita ini dengan akad tangan. Munasabahlah dalam sembahyang solat kita tabik akad dua lah. Tapi kalau kita tabik orang besar, kita orang pangkat kecil tabik pada orang besar, tengoklah. Kalau askar cara dia kan, kalau polis cara dia kan, ada cara dia. Orang panggil mengaji apa sekolah anak imam sana panggil, sini ada tak? Tak ada. Dia sana dia panggil pula mengaji sekolah anak imam, bentuk macam askar juga. Masa mengaji dalam sekolah dulu, ada sekolah anak imam ada. Tak ada sini. Ada juga. Tu. Maka dia ada juga cara tabik dia. Ada yang tabik 2 jari begini kan. Ada yang 3 begini. Ada yang 5 kan. 2 itu ada tak? Tak ada tak ada. Tak ada. Tu dia hanya sebelah je. Kanan. Ada 5 jari, ada 3 jari, ada 2 macam-macam lah. Itu panggil tabik. Tapi tabik mari dari mana? Mari daripada Arab tadilah takbir.
Karena takbir apa mana arti? Membesarkan. Dengan isyarat ini membesar. Sebab tu tidak orang yang pihak yang besar jawatan tidak mentakbir kepada kita orang kecil. Salah artinya. Bahkan di undang-undang pun salah. Orang besar tabik pada orang kecil. Nah, banyak makna dia tu tabik. Tabik arti asal takbir. Jadi ke Melayu tabik. Apa tabik? Arti membesarkan, memulia dan menghormatkan. Maka tengok kita nak masuk dalam solat, kita takbirkan membesarkan Allah. Mulut kita mengaku Allah Maha Agung, Maha Besar. Tu mulut ucap apa? Sampai perbuatan disunatkan. Walaupun berkhilaf ada kata tak diakad tu, itu bab lain lah. Nak kata yang kita ada akad. Mana kita isyarat tabik kepada Allah. Sebab tu dia ada caranya, cara tabik macam mana dia ada pula kan. Mengaji fiqh sebut. Jadi walau bagaimanapun nak mengerti kata takbirkan Allah, ucapan Allahu Akbar, tangan isyarat pada membesarkan. Dua-dua kan. Tengok. Lepas tu kita munajat dengan Allah sekalipun kita dalam saf, tengok kita bersolat berjamaah beratus-ratus, beribu, bahkan berpuluh ribu macam di Makkah sebagainya. Bukan main. Walaupun begitu bila kita masuk dengan takbir, arti kita munajat ke Allah. Sekalipun kita ada apa dia? Ada bersentuh bahu ke bahu. Kamu menajat dengan Allah, aku menajat dengan Allah. Kamu apa nak baca, aku baca. Jadi masing-masing. Setelah kita nak keluar daripada menajat dengan Allah, disuruh taslim, beri salam. Tengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekurang-kurang memadai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan? Hingga siapa pula ajar niat itu ini beri salam ke para malaikat, para jin, manusia yang beriman. Kan? Sudah tu astagfirullah. Astagfirullah. Seolah-olah kita duduk dalam kesalahan. Macam mana astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini ulama buat perbincangan kata hikmat disuruh ke istighfar ini nak jaga kepada bahawa kita seolah kita masuk dalam munajat tadi, kita takdirkan kita ada kesalahan, ada kesilapan. Dan lagi pula tak mau kita mengingatkan apa yang kita buat kebaikan itu. Seolah kita nak rasa kata kita ni tak cukup dalam kita menajat kepada Allah. Kemungkinan kita buat ni tak memenuhi dengan kehendak Allah. Astagfirullah, ajar istighfar. Tengok. Apalagi dalam kehidupan kita harian. Apalagi kita dalam kesalahan. Itu mimbabil aula. Sangat utama lagi lah kita kena beristighfar. Jangan kita rasa kata kita tak salah. Saya tidak bersalah. Jangan kalau saya tidak bersalah nanti itu salah. Sebab kita ni hamba. Sebut kata hamba tak lepas daripada, tak sunyi daripada itu. Selain daripada orang yang dikecualikan, yakni para orang maksum macam nabi-nabi, para malaikat kan. Orang nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalam keadaan gitu pun tawaduk mereka. Mereka tidak silakan kelebihan yang diberi oleh Allah. Silakan berasa salah kepada Allah. Sebab itulah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tengok Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan khutbah dia tu, hingga kita dibawa-bawa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tengok, kami minta ampun akannya. Wa nastahdih. Tengok dalam khutbah dia kan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Tengok kita selalu dengar. Khutbah selalu dengar. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bukan kita hafal ingat untuk sedap kata-kata saja. Isi kandungan dia tak apa. Wa nastaghfiruhu. Kami minta ampun akannya. Apa salahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan di akhir wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung dengan Allah daripada segala kejahatan. Bukan syarri saja, syurur. Daripada segala kejahatan anfusina, kejahatan nafsu kami, kejahatan diri kami. Sedangkan kita maklum Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuhan kata inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Tak ada apa dia. Tapi tengok wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini di samping dia nak mengajarkan kita selaku umat
Dia sebagai rasul yang maksum pun, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dia sendiri pun astagfirullah. Dan dia perintah kepada kita umat suruh bertaubat, suruh beristighfar. Aku sendiri 70 kali beristighfar. Riwayat lain 100. Apa itu? Nak ajar umat, supaya kita rasanya salah. Data-data kita ada, aku tak bersalah. Tu dia. Tak ingat salah, tak ingat pun salah. Tak sah kena salah, ingat salah pun tidak ada. Bukan main tu. Kadang-kadang rusak perasaan. Itulah dalam pengajaran kita supaya kita bertawaduk, supaya kita rasa rendah. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan para nabi-nabi untuk menjadi contoh kepada kita selaku umat. Tengok Nabi Allah Yunus AS, Nabi lagi Rasul ditelan ikan, duduk dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tengok, mengaku aku ni yang zalim. Tengok itulah banyaklah ajaran doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi, menjadikan contoh iktibar kepada kita umat. Kembali balik pada awal kita tadi, iaitulah ini semata-mata nak buat muqaddimah, laluan kita nak pergi kepada soal-soalan tadi. Kita lalu secara mengingatkan nikmat terbesar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang menjadi wajib ke atas kita syukur dan senantiasa ingat. Fazkuruni azkurkum. Tengok Allah memberi balasan. Kamu ingatkan aku ingat kamu. Mau sebut aku sebutmu. Masya Allah. Supaya kita sama kita dengan kawan bertemu, oi saya ingat kat awak. Saya pun kita jawab kan, saya ingat kat awak walaupun tak bertemu, tapi ingat dalam peringatan, tak lupa pada awak. Jawab kawan, oh saya pun demikian. Tengok itulah orang kata, hingga walaupun jauh dari mata tapi terlekat di hati, sehingga menampak memandangkan wajah-wajahnya. Itu bagi orang ahli sufi, orang arif macam itulah. Dalam musyahadah mereka. Ya, alhamdulillah sekali lagi. Sebelum pada itu, juga kita hormat yang mulia kepada semua para hadirin, hadirat yang turut hadir di majlis pada malam ini. Semoga-moga dirahmati oleh Allah dan diberkati Allah, dan apa yang kita dapat semoga diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita teruskan kepada soalan tadi, hubung kait dengan akidah dulu. Cuba ulangi sekali lagi yang kait dengan akidah tadi. Ulangi sekali lagi. Apakah wajar sistem pendakwah mengadakan infak Allah bagi masyarakat pada zaman sekarang? Pendakwah. Mengajar. Mengajarkan di tempat-tempat, ke tempat-tempat orang awam. Macam perhimpunan ramai gini ya, ada semuanya. Ada yang alim, ada yang pandai. Pada umum dia kebanyakan orang awam lah. Kita orang kampung lah. Mudah-mudah kata dah. Jadi dalam seramai-ramai itu adalah beberapa orang, tetapi pada umum dia kebanyakan orang awam lah, orang biasa. Kalau orang petani cakap campur dengan Siam, panggil orang tamadan. Tamadan kelimah bahasa Siam. Kita panggil orang biasa lah. Tak mengaji, tidak memondok. Kalau mengaji pun sebagai mendengar je. Itu je. Maka pada umum kita panggil awam. Hatta sehingga pun dalam medan ni panggil awam juga. Sekalipun kita pangkat guru pun awam juga. Hatta alim ulama pun orang kelas pangkat kemudian ni panggil awam juga. Mentabat taklid juga. Walaupun mereka ulama pun diperekat kemudian. Maka juga awam, yakni maksud awam bila tak sampai kepada mutabat mujtahid mutlak. Bila tak sampai pada mutabak mujtahid mutlak, walaupun satu segi mereka mujtahid juga, mujtahid mazhab, mujtahid juga mujtahid tarjih. Apalagi turun pada kita orang yang tak belajar ni, panggil awam. Walaupun kita pandai medan lain, ilmu keduniaan kita bijak, tapi awam. Maka
Ada mengajarkan bahawa supaya kita apa dia? Mengajar 4 mazhab. Mengajar 4 mazhab. Nah, mengajar 4 mazhab. Tak apa mengajar 4 mazhab. Untuk meluaskan ilmu pengetahuan dia luas. Tengok kita mulai daripada tali air. Air kita gali telaga. Telaga dah panggil? Satu lagi panggil apa? Perigi. Kita sana kalau panggil perigi ni air yang pasal pelarian tu panggil perigi. Ni perigi, telaga juga panggil perigi. Ya. Waktu dekat dengan luar Arab kalau kira perigi dekat dah tu. Bi'r. Arab panggil bi'r. Bi'r, telaga. Baik. Maka mana daripada situ ada pulaknya tali air, ada carak, ada pula anak-anak sungai. Tengok, sungai dah tu dia ada panggil pula anak sungai. Lepas pada tu panggil sungai besar. Ada tak panggil ibu sungai? Tak panggil ya? Tapi kalau Lurah Siam dia adalah terjemah daripada Lurah Siam, dia panggil menam. Me tu maknanya mak ibu, mak sungai lah. Kalau terjemah kan. Dia panggil ibu sungai. Artinya sungai tu yang besar, luas sehingga seakan-akan macam laut lah. Tapi tak panggil laut, panggil ibu sungai. Bahasa kita jangan guna, tapi bahasa Siam dia ada menam dia panggil. Sungai yang besar. Lepas tu sampai lepas tabak laut. Laut ayil makanil wasi', tempat yang luas panggil laut. Sama ada di dalam tempat yang luas itu air, itu bila itlaq kita laut, air lah. Di tempat yang luas itu. Dan dipakai juga laut tu pasir. Laut pasir. Ada panggil tak? Laut pasir. Macam di antara Sana'a dengan Hadramaut tu kan. Perjalanan darat tu laut pasir. Kita Demeran tu bukan main tu. Nampak orang petani panggil suk mata memandang. Jadi kita pandang mata dengan suk mata memandang kita langit dengan bumi. Tak ada nampak yang lain. Bila kita tengok dari jauh macam air laut, macam air laut. Bila kita pergi hampir tidak ada pun, hanya pasir. Itulah yang Allah Taala sebut sarab dalam Quran. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dham'anu ma'an. Orang-orang yang kufur dengan Allah, segala amalan kebaikan bagi mereka dia buat. Bukti kepada orang yang apa semua kebaikan, banyak dia buat kebaikan, tapi asal mereka kufur, maka Allah bandingkan amalan kebaikan mereka itu dah dunia Allah balaskan, tapi di akhirat macam sarabim biqi'ah, seperti alung-alung yang di tengah padang. Kita tengok dari jauh sengkanya air, yahsabuhu dham'an, orang yang dahaga sengkanya air, sukalah untuk menghilangkan dahaga. Hatta idza ja'ahu, sehingga apabila datang sampai kepada tempat yang disekakan air itu tadi, lam yajidhu syai'a, tidak ada apa-apa sesuatu pun tidak, hanya sekaan saja macam air-air. Apalah tidak. Demikian amalan orang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia buat dia bagi di dunia, akhirat esok macam alung-alung. Lain pada kita orang mukmin. Jadi jam menandakan Isyak dah sampai. Janji tadi kata berhenti untuk teruskan azan buat sementara, lepas tu kita sambung balik lepas pada ni insya-Allah. Boleh teruskan azan. Alhamdulillah, kita sambung lagi. Jadi hubung kait dengan masalah tadi yang kita sebagai memberikan contoh ataupun perumpamaan, ilmu dia ada daripada sepit luah macam ibarat tadilah. Daripada air, talian air tu sepit, kemudian daripada carak, pada anak sungai, kepada sungai, ibu sungai, kepada laut. Laut pun ada pula macam-macam laut, ada samudra pula. Kan? Itu nak ayat kata ilmu tak habis-habis. Sebab itu dalam isyarat dari Islam kita dari awal buayan sehingga kepada liang. Itulah dalam ilmu agama dia tidak habis-habis kerana masalah selalu berlaku. Baik, yang menjadi masalah apabila mengajarkan beberapa mazhab kepada orang awam ini, kalau kita nak bandingkan, kita beri muatan yang berat kepada manusia yang tak sesuai dengan
Apa dia kedera rain dia orang petani panggil. Sini panggil apa? Tenaga rain panggil juga dah, campur kan. Tenaga rain. Kita sipun dua kita. Jadi kalau orang ni mempunyai tenaga rainnya sekian, dia kuasa memikul berat tabarat agaknya dalam 50 kilo je. Kita muat atas dia 100 kilo, apa kata? Yang taksir siapa dia? Demikianlah kita tengok pula kenderaan. Kalau kereta, dia boleh muat setakat berapa orang kereta? Dari segi undang-undang kereta 5. Jadi kalau muat 6, 7 macam mana? Andika salah. Ini ukuran dia. Kalau lori, dia ada pula sakatan dia. Kalau bas pun berapa. Ini semua ni boleh ambil iktibar. Tapi kalau lori apa muat kereta pula, itu masalah 8, 10 biji pula di atas tu. Itu tengoklah power dia tu. Demikianlah kita manusia apalagi awam. Tengok kita mengaji ilmu tajwid katakanlah. Yang kita duk mengaji tupu kepada qiraah siapa? Qiraah Asim. Daripada 7 qurra itu kita duk mengaji pada qiraah Asim. Qiraah Asim pun ada pula beberapa riwayat. 2 riwayat yang masyhur, di antaranya riwayat Hafs dan riwayat Abu Bakar Syu'bah. Jadi yang kita dah belajar sehari-hari dari segi baca Quran, kita dah belajar qiraah Asim daripada riwayat Hafs. Jadi apa kata budak baru duk belajar, orang petani panggil baru duk mengeja belajar, baru duk kenal huruf, baru duk kenal panjang pendek, atas bawah, baru duk kenal. Kita ajar qiraat Warah, kita ajar qiraat Abu Amri Ibnu Amir. Nanti pening budak itu. Tak tahu nak baca macam mana kan. Mengaji dulu tetap satu-satu, lepas tu kita tambah luas sangat ilmunya, luas sangat. Kita nak belajar berenang, belajar dulu ke tepi-tepi pinggir-pinggir ni. Jangan terus tempat dalam lagi, nanti rusak dan binasa. Ini sebab tu guru yang bijak pandai dia tunjuk ajar pada murid-murid. Kalau suruh menghafal, bukan suruh menghafalkan sejuk selalu. 1 baris, 2 baris, 3 baris. Mengapa seperti kita mengaji, guru suruh mengajar apa ini hafalan mata ajurumiyah, jangan apa banyak, 2 baris. Sebelum nak hafal, mengaji dulu kaedah apa. Itu panggil ni mai ajar orang apa mazhab pening. Tak pada dengan power dia tu. Pening. Hanya boleh kita nak cerita masalah kita mengaji satu bab. Mengajikan satu bab wudu. Kita kenal kita ini, tempat kita ni apa mazhabnya? Maklum, turun menurun mari bermazhab Syafi'i. Sebab apa kita sini bermazhab Syafi'i? Kerana yang membawa ke agama belayar mari ke tempat kita ini, mereka adalah yang bermazhab Syafi'i, membawa kitab-kitab, membaca kitab Syafi'i. Sebab tu kita dapat kenal hukum hakam dalam mazhab Syafi'i. Maka tidak salahnya kita nak belajar sebagai tambahan untuk mengetahui. Tapi untuk kita amalkan dah cukup mana-mana satu daripada 4 mazhab itu. Sebab sudah orang kata ditadwinkan. Sudah cukup dengan kaedah, dengan apa? Mana-mana satu hasil. Maka kita di sini diajar mazhab Syafi'i. Cuba tengok kita mengaji bab wudu. Kalau di soal rukun wudu ada berapa? Kita jawab macam mana? 6. 6. Kenal dulu mana rukun wudu. Satunya niat. Mengaji pula kaifiyat niat. Kan tiap-tiap satu itu ada lagi dengan kaedahnya. Yang keduanya ialah basuh muka. Apa had mukanya? Setakat mana lebarnya muka dan tulan bujur panjang muka. Kena nak basuh, kena pada semuanya. Dan apakah makna basuhnya? Mengaji tak? Lepas pada tu pula basuh tangan. Mana tangan? Kena makna tangan. Darinya hingga kepada ilal marafiq, daripada hujung jari hingga tayammul hingga kepada siku. Hingga kepada siku. Mengaji lagi hingga kepada, yakni dengan makna serta siku.
Kalau tu hingga kepada siku, arti siku tak masuk dalam kena basuh. Walhasiku juga dibasuh. Lalu tu ila dengan mana ma'a serta siku. Mengaji satu-satu di situ. Pula berpindah kepada sapu kepalanya. Bagaimana cara sapu kepala? Hanya memadai dengan ba'at sejuzuk sebahagian je. Walaupun barangnya berhubung dengan kepala, rambut bahkan hujung rambut. Tetapi dengan syarat rambut itu yang tepat kita sapunya jangan terlepas daripada had kepala. Umpama kita kata rambut yang tumbuh di tengah kepala sebelah atas, biasa rambut kita dia ada ke arah mana? Royak atas ini biasanya ke depan. Kita tarik ke depan ke dahi. Tak sampai pada sini kita sapu, cukup memada. Yang sebelah ini dia turun ke pihak kanan. Kita tarik turun mai kepada sini. Sekiranya kalau lepas kita sapu di hujung, tak memadai. Itu mengaji mazhab kita Syafi'i. Tapi memadai dengan ba'at setengah saja. Kemudian bila kita pindah pergi kepada mazhab lain, tak samalah. Itu untuk mengetahui saja. Lepas tu gosok dalam mazhab kita Syafi'i wajib ke tidak? Tidak, hanya sunat je. Maknanya kita basuh muka sekiranya seandainya kalau kita air daripada pacutan, panggil apa sini? Air pahit dah. Air pahit kita buka menyiramikan muka kita sekiranya meratai. Cukup memadai dengan tidak ada gosok pun. Tapi kalau pergi kepada mazhab Maliki, dalkun, satu rukun. Sekalipun rata dengan tidak gosok, tidak memadai. Sebagai kita tahu begitu. Maka ingat kaedah, apabila kita belajar meliputi satu-satu mazhab, biasanya dia terlekat kebanyakan mazhab-mazhab yang lain. Sebab tu dia ra'i gimari. Mazhab kita walaupun tak kata rukun, dia kata sunat menggosokkan. Bila kita gosok, meliputi mazhab Malik kata rukun. Itulah di antara lain. Jadi untuk menjadikan pengajar sebagai tambahan tidak apa, tapi kena tengok nasbah. Kalau kita jadi cikgu, kita jadi guru mengajar di sekolah, tengok derajat tu lah. Ini derajah 1, derajah 2 hingga sampai derajah 6. Apa mata pelajaran yang diajarnya? Kau ambil hak universiti main mengajar sini, ambil hak universiti ni main mengajar budak derajah 1, itu ke? Tidak lah. Kalau mengajar Quran, mengajar surat muqaddam tu dulu. Tidak nak ajar lagi alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, ini baca ikhfa, ini idgham, ini ma'al gunnah bila gunnah. Tak lagi. Ajar dulu alif ba ta sa. Tu. Tapi untuk nak menarik kanak-kanak di hari ini berbentuk lagu pula. Hajar alif biasa ni tak nak belajar. Alif ba ta sa jim ha kha. Dia bentuk lagu gitu nak menarikkan budak. Lah untuk bijak pandai. Jangan nak. Tu nak ajar macam tu. Mai nak ajar selalu tajwid gini-gini, nanti pening budak tak mengaji ini kita kena orang awam. Arti terletaklah kepada guru tu sendiri. Jadi kalau kita mai ajar orang awam, budak belajar, kita ajarkan ilmu yang sebegitu banyak di luar, mana apa tu tujuannya? Itu kadang-kadang melahirkan fitnah. Kadang-kadang kita melahirkan fitnah pula. Apa jadi fitnah? Semua boleh berlaku. Tu gak. Jadi tak tahu mana pendirian lah. Itulah di antara sebab-menyebabnya. Hanya ilmu Allah cukup luas. Bukan hanya 4 mazhab, berpuluh-puluh mazhab. Tapi oleh kerana tidak ditadwinkan, hilang. Kita contohkan guru tempat kita bukannya sedikit. Orang alim macam kata di Kedah ni dulu, macam bukan sedikit, ramai alim. Tapi bila mati mereka tak ada yang menyambung, tak ada menantu ke anak ke yang menyambung, murid ke menyambung ngajar di situ, maka hilang. Hanya tinggal kesan di sini dulu pondok sah, murid merata-rata 100% belajar, tapi matinya guru habis kisah pakat. Dan karangan-karangan pun tidak ada, lenyap begitu je. Demikianlah ulama mujtahid ramai. Dalam zaman sahabat fuqaha, tapi tidak ada punya kitab, maksud tidak ada mengarang masa tu. Sebab tak terkenal. Tengok, kita dengar mazhab Ibn Abbas, mazhab Ibn Umar, mazhab Ibn Mas'ud.
Ramai tu dari segi sahabat. Tapi oleh kerana tidak ada berkitab masa itu. Turun menurun sampai ratusan tahun barulah ditadwinkan. Fiqh dibuat usul fiqh. Itu sebab tu Imam Syafi'i membuatkan usul asas kaedah fiqh. Waktu bih hukum fiqh nak kata ini wajib, ini sunnah, dia ada kaedah dia. Usul fiqh hak Syafi'i, usul fiqh hak Hanafi, hak Maliki. Maka mari orang belakang tak sampai derajat itu, dia ambil usul fiqh kaedah yang dibuat oleh imam itulah dia ijtihad pula. Sebab tu dibahasakan kepada ini Imam Syafi'i, ini Imam Hanafi. Turun menurun bawa-bawa. Jadi berpanjangan turun menurun dengan tidak berputus-putus sampai ke akhir zaman ini. Tengok mengaji di Imam Malik bukan sekadar mengaji Malik, tulis. Mengaji Imam Syafi'i, imla, tulis. Bukan tulis saja, disyarahkan pula. Mari murid pula disyarahkan pula. Ambil pada kaedah tadi itu turun sambung menyambung kita. Tengok tu dia panggil silsilah macam rantai. Sebab tu kita boleh rojak tiap-tiap bab, tiap masalah ada salah satu mazhab. Ada penyalah, ada ini kata setengah Hasan Basri wal min kibarit tabi'i, tapi mana kitabnya tidak ada. Sebab itulah jadi ini sebahkan di situ. Tapi semuanya itu ambil dari mana? Kullum minal Quran wal hadis. Semua daripada situ. Sebab itulah ya, untuk menjadikan kematangan bagi kita mesti kita kena ada kaedah dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga bukan saja tu ini mazhab dari segi fiqh. Dari segi tajwid dia ada mazhab juga. Tapi dia panggil apa dia? Ini riwayat ni, ini riwayat ni. Kaedahnya cara membaca. Tengok kalau kita mengaji dalam riwayat apa? Kita dah mengaji kaedah tajwid. Idgham ma'al gunnah berapa huruf? Berapa huruf idgham ma'al gunnah? Dalam 28 atau 30 huruf hijaiyah, huruf idgham ma'al gunnah nasbah dengan nun mati atau tanwin berapa huruf semuanya? 4. Dalam hajat ya wa minu, yumin. Ya wa minu. Tapi kalau kita pergi di dalam riwayat lain, idgham ma'al gunnah hanya mim dengan nun. Nun mati bertemu mim, nun mati bertemu nun, baru ada gunnah. Tapi kalau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan waw dan ya, tidak ada gunnah, idgham saja. Faman ya'mal mithqala, tengok dia baca gitu. Tidak faman kan kita ada gunnah, ada dengung. Tidak faman selalu tidak. Idgham tu memasukkan ada tapi di sampingnya ma'al gunnah serta dengung. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan, dengan tidak tahu khairan, tapi kalau lagi pada Abi Amrin, Hamzah dan sebagainya, tak ada guna. Jadi kalau kita baca ayat, nak baca riwayat apa, tapi baca faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah, nanti guru kata ini salah, kena ada dengung. Tapi kalau kita nak baca tu Abi Amri faman ya'mal, ini salah. Dengan dia salah dengan kaedahnya. Kamu nak berjalan, jalan aku, ini kaedahnya. Tu dia. Dan begitu juga ana dhamir mutakallim wahdah panggil arti aku ataupun saya. Itu ana tulisannya hamzah qata' dan nun alif kemudian. Tapi kalau kita baca dalam Quran wa ma ana awwalul muslimin wa ma ana minal muslimin, tidak baca panjang bukan, dia panggil ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Ketika kita wasal dan sambung tidak ada pada bacaan, tapi kalau kita wakaf ada, sabit pada ketika wakaf. Wa ma ana, kita berhentikan nafas, kita tak sempat nak sambung. Wa ma ana, isbatkan alif. Tapi bila undur balik, wa ma ana minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin. Tapi kalau setengah riwayat lain macam Warah, dia baca panjang. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu,
ana aktsaru minka mala. Tengok. Kalau baca riwayat apa itu salah. Tapi kalau warah mesti wa ma itu mak muttasil munfasil wa wajib panjang. Ana panjang juga. Tengok tu. Tapi kalau lagi pula riwayat lain. Qala lahu sahibuhu. Ini riwayat kita ini. Dan kaedah kita mengaji apabila bertemu dua huruf yang bersejenis, tengok lam sama lam tapi dengan kaitnya pada kalimah yang satu. Barulah diidghamkan dengan syarat yang kedua itu berbaris. Tetapi setengah riwayat lain tidak disyaratkan kalimah yang satu. Apabila bertemu dua huruf yang bersejenis, yang kedua itu berbaris, mesti idghamkan. Baca riwayat lain baca mana? Qala lahu sahibu. Dia baca mana? Qallahu. Tengok. Ini nak ayat kata banyak sangat ilmunya. Kita ajar budak-budak belajar Quran tak pening kata. Panggil anak main baca, tak tahu tak nak baca macam mana. Banyak sangat dia ajar. Ini demikianlah. Hanya kita ajar tu pun pada satu mazhab, mazhab Syafi'i. Kita mengaji wudu hari ni. Mengajar. Cumanya inilah mazhab Syafi'i kita yang kita diamalkan, telah diamalkan turun-menurun sampai ke zaman kita. Inilah dia. Kita kena faham, kita kena reti. Kapan kita amalkan sebegini. Dalam keadaan itu kita nak buka supaya tahu lagi, lanjutkan ilmunya. Ni kalau mazhab Maliki mesti kena gosok, tak memadai semata-mata basuh muka, basuh tangan, celup di dalam air banyak dah rata tapi tidak menggosoknya, maka wuduk tidak sah, tidak jadi dari awal lagi. Kerana rukun itu tak boleh ditinggalkan. Adapun kita mazhab Syafi'i bukan rukun, bukan syarat dan bukan wajib, tetapi disunatkan. Ila antara lain kerana keluar khurujan minal khilaf. Dengan ra'i mara'i cukup. Jadi faham gitu baru kita buat dengan cerah macam lelapu gini. Kalau tidak jadi rata. Itulah sebab yang dia kata kadang-kadang kesalahan kita tu dia ajar tak kena. Ini dalam ibarat apa? Kita bagi ilmu banyak kepada yang bukan ahli, dia tak boleh. Iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Apabila diserahkan urusan kepada yang bukan ahli, tunggulah kiamat akan berlaku, pecah belah akan berlaku. Ini dia. Kerana kita bagi tak kena dengan ahli ni, yang berkeahlian ni belum. Tidak, jangan mepak aja selalu itu, tak tahu nak buat macam mana. Boleh semuanya. Itu nak gitu. Siapa tidak ada batasan dia panggil. Boleh semuanya, tidak ada batasan. Ini tak boleh. Batil kita kena ada kaedah. Kaedah artinya munasabah dengan kaedah mari daripada qa'ada yaq'udu qu'ud. Qu'ud bahasa kita apa artinya? Artinya qu'ud artinya julus, artinya duduk. Ini macam kita ni qa'id yang duduk, semua ni nak duduk. Jadi kaedah dia panggil kaedah daripada kalimah qu'ud tu lah, kalimah daripada kata duduk tadilah. Kaedah tu apa? Kedudukan. Sebab setiap masalah kita nak bercakap jadi ada kedudukan. Kaedah yang mutaqarrirah, kaedah yang tetap. Itu contoh dengan yang tu. Begitu kalau kita beralih kepada ilmu nahwu sarah pun sama. Kita di sini ditunjuk ajar dan kitab-kitab ilmu nahwu sarah yang di tempat kita diajar oleh guru-guru turun-menurun di atas mazhab Basriyin. Sebab tu kaedah dia mazhab Basriyin tu dah mengaji mata nak ajar menyata apa kaedah Basriyin. Di samping mengaji mazhab Basriyin pun ada cerita juga, ada ikut juga mazhab kaedah mazhab Kufiyin. Tu jadi kaedah tetap baru kita baca tu kena. Tidak ada atau tidaklah pening kita nak bubuh barin. Ra'aitu Zaidan atau ra'aitu Zaidin. Apa itu maknanya betul? Dengan nak kata Zaidan ke Zaidun ke Zaidin ke qala ke qalu ke qali ke tu dia ada kaedah semua. Tu pada asalnya begitu. Jadi kadang-kadang kita apa dia tu ajarkan beberapa mazhab membawa pada jadi fitnah.
kadang-kadang menjadikan orang yang kata kekacauan kerana ia ini bukan ahli dalam medan. Itunya lah. Itulah di antara dinasihatkan kepada kita orang awam tu pula kepada ilmu daripada guru yang mursyid. Jadi tunjuk aja berbentuk kaedah, sama ada usuluddin, dia ada kaedahnya, dia ada usulul aqaid, ada furu'ul aqaid. Demikian ada segi fiqh dan mazhab Syafi'i, dia ada usulul fiqh, ada kaedahnya. Dan begitulah segala ilmu hadis, ada usulul hadis tapi dengan kata lain mustalah hadis. Maka kita orang awam tak sampai masuk tu di situ. Ni banyak ni nak ikut hadis tak ada usulul kaedah dia. Begitu juga tafsir, ada usulul tafsir ataupun ulumul Quran. Itu dia pasal semua ada usul, ada kaedah-kaedah dia. Maka inilah orang nak mengaji kaedah ni, tinggalkan kampung halaman, pergi duduk tempat baku mengaji. Di pondok dia ajar kaedah-kaedah semua tu. Dia ajar kaedah. Itu dia ni, kita orang awam hanya mendengar aja. Jadi nanti pening. Kadang-kadang mai pada kita semuanya boleh. Jadi hebat. Kita orang mendengar jadi hebat pada orang mengaji lagi. Kadang-kadang hebat pada guru lagi. Dia rasa tak boleh ikut tok guru tu mengaji tak siapa. Yang dia lepas di sana. Nah, itulah di antaranya. Ini suatu sebab yang menjadikan fitnah, kekacauan yang berlaku kembali pada makna hadis. Apabila diserahkan urusan kepada yang bukan ahli, tunggu kiamat akan berlaku. Walaupun tak mau berlaku pun dia berlaku. Nah, tengok itulah. Itu di antara lain hubungkan dengan masalah tunjuk aja apa dia terlalu luas kepada orang awam. Nah